peribadi, tapi malam ni saya rasa benda ni mustahak dan mungkin ada yang tak tahu hukumnya, jadi saya jawab secara umum pula pada malam ini. Okay. Dia tanya kawan dia, dan suruh tanya iaitu kawan dia ni sakit paru-paru yang doktor bagi ubat letak di bawah lidah. Batal tak puasa? Puasa sunat baik, puasa Ramadan baik, batal ke tak? Kawan ni dah tanya 10 orang ustaz dah dia tu. 8 orang kata batal. 2 orang lagi kata tak batal sebab letak bawah lidah, bukan letak atas lidah dia tu. Jadi hak mana yang sebenarnya yang lebih tepat? Itu soalan dia dah. Mungkin sahabat-sahabat dengar belakang soalan tu dalam grup WhatsApp surau kita. Okay. Jadi berhubung dengan perkara ini, kita kena faham batal ke tak batal sesuatu ni, semayang baik, puasa baik, wuduk baik, apa-apalah. Kita kena faham benda yang membatalkan benda tu. Kalau puasa, benda yang membatalkan puasa, apa dia? Kalau ada dalam tu, batal. Kalau tak ada, tak batal. Gitu mudah je. Okay. Jadi perkara yang membatalkan puasa ni, yang besarnya makan, minum, jima. Jima mana apa? Okey. Okey, kanak-kanak tak faham, tak apalah. Okay. Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Itu yang besarnya. Yang pertamanya makan dan minum. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, Tuhan kata, sehingga jelas kepada kamu benang putih dengan benang hitam daripada fajar. Iaitu masuk waktu fajar, masuk subuh, tak boleh makan dah. Artinya puasa ni kalau makan, minum, batal. Itu besarnya. Yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu yang perkara yang membatalkan puasa. Jadi obat-obat ni, kalau kita makan, kita minum, batal. Penado telang, batal. Obat batuk, cecair, minum, batal. Okey. Jadi timbul persoalannya ialah obat yang diletak di bawah lidah ataupun yang diletakkan di dalam mulut, batal ke tak batal? Okey. Makan ini kata para ulama ialah kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita hingga melalui halqum, ke dalam perut. Itu yang dimaksudkan dengan makan dan minum, masuk melalui halqum kita. Jadi kalau sekadar buah dalam mulut, tak panggil makan. Kita gosok gigi, buah dalam mulut tak obat gigi, penuh obat gigi. Berasa tak obat gigi tu? Berasa. Batal tak puasa? Tak. Kita komo bersih molek, kadang-kadang tertelang tu, puasa lagi obat gigi sikit-sikit. Maaf, dimaafkan. Walaupun melalui kokong kita. Sikit begitu. Kalau tengah buih penuh tu kita lang, batal lah tu. Kita bersih dah, tiba-tiba ada lagi berasa sikit-sikit tu, maaf. Tak batal sekolah ubuh dalam mulut. Tak batal. Ubuh rokok mulut, batal tak? Tidak. Tak batal. Jangan dihisap masuk ke dalam tu, tak boleh lah. Jadi kembali pada persoalan tadi, ini isu baru. Kalau kita dalam kitab-kitab fiqh tu tak ada lah. Benda ni obat ni benda baru. Boleh jadi ustaz-ustaz yang ditanya ni dia baca kitab lama je tak jumpa lah. Benda ni kena tengok kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama semasa. Kebetulan soalan-soalan yang seperti ini biasa dah orang tanya. Setiap kali dah orang tanya. Cocok insulin lagu mana? Sentiasa orang tanya ni. Jadi ulama-ulama dalam dunia ini antara yang besarnya saya tengok yang sangat dihormati institusi fatwanya ialah Al-Mujamma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah. Satu badan institusi fatwa yang besar yang mana
Mujama' al-Fiqhi ni dia terletak di bawah Rabitah Alamil Islami, suatu pertubuhan yang besar selepas OIC, di peringkat antarabangsa pertubuhan ni. Yang mana di bawah Rabitah Alamil Islami ni ada banyak cabang dia. Kalau orang pergi ke Mekah, kalau kita nak pergi ke Hudaibiyah tu, kita akan tengok satu komplek besar, bangunan banyak. Dia tulis Ar-Rabitah Al-Alamil Islami. Pertubuhan Rabitah Alamil Islami, besar pertubuhan ini. Di bawah tu ada macam-macam pula. Antaranya yang besarnya dipanggil Al-Mujama' Al-Fiqhi, institusi fatwa, yang sangat dihormati di peringkat antarabangsa. Dia ada pencetakan, buku-buku dia cetak sendiri, dia sebar seluruh dunia. Kalau pergi kat dia tu, dia beri percuma je. Juga dia merupakan badan dakwah yang besar di peringkat antarabangsa. Dia menghantar pendakwa-pendakwa dia bayar gaji ke Afrika, ke Eropah rata. Termasuk saya ingat seorang guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani, orang Petani. Dia buka pondok besar di Petani, ada 2,000 lebih pelajar dia. Nama Pombin pondok itu di Petani. Kemudian kerajaan Thailand nak bunuh dia lah, tembok dah kena orang lain, dia tak kena. Jadi orang bawa lari dia dan bawa dia ke Mekah. Duduk sana, mengajar di Darul Ulum di Mekah. Dia belajar di sana dan mengajar di situ. Kemudian Rabitah Alamil Islami ini hantar dia menjadi pendakwah di Malaysia. Dia bayar gaji. Dan waktu itu kerajaan baru buka KUZA, Kolej Islam Kolej Sultan Zainal Abidin. Lalu kerajaan meletakkan dia di situ dan mengajar di situ. Dan saya sempat belajar dengan dia dalam 7 tahun setengah juga. Guru Sahih Bukhari saya yang pertama. Begitu juga fiqh ni sangat luas ilmunya dalam pelbagai mazhab. Jadi Rabitah hantar dia. Gaji pun Rabitah yang bayar. Jadi Rabitah ini badan yang besar di peringkat antarabangsa. Salah satunya dia panggil Al-Mujama' Al-Fiqhi. Jadi Mujama' Al-Fiqhi ini pernah bersidang dan ulama-ulama dia menyatakan tidak batal puasa dengan obat yang diletak di bawah lidah. Termasuklah orang sakit jantung yang dia letak obat di bawah lidah, dia panggil pakar-pakar perubatan, obat ni lagu mana? Obat ni jenis kuat. Bila letak bawah lidah dia meresap selalu dalam saraf-saraf lidah itu. Tak masuk dalam mulut lah, dia meresap terus dalam saraf-saraf lidah dalam mulut. Maka ini mereka memutuskan tidak batal puasa. Begitu juga saya tengok fatwa Mesir, Darul Ifta, Jordan, negara-negara Arab tak batal berlaku. Guru-guru saya pun kata tak batal berlaku. Hak mengajar besar lah, ulama-ulama besar. Hak kecil sorry lah. Ustaz-ustaz kapung dah ni hak besar, saya besar ni kata tak batal berlaku. Mufti di Malaysia pun kata tak batal juga. Hak kata batal tadi boleh hadir dia tak baca lah fakta-fakta yang saya sebutkan ini. Jadi hak besarnya yang menjadi rojokan dunia, termasuk kalau kita tengok fatwa di Malaysia ke fatwa negara-negara Arab, kalau orang baca lah. Antara rojokan dia, kalau ada fatwa yang dikeluarkan oleh Rabitah Alamil oleh Mujama' Al-Fiqhi di bawah Rabitah ini, biasanya mereka ikut ni. Termasuk mufti di Malaysia pun. Sebab ulama-ulama di dalam Mujama' Al-Fiqhi ni di bawah Rabitah ni daripada seluruh pelosok dunia dia panggil. Daripada Syria, daripada Kuwait, daripada Mesir, daripada Afrika, Eropah. Bergabung dalam tu dan daripada pelbagai mazhab. Jadi kukuh. Kalau fatwa Mesir ni, ulama Mesir je. Saudi pun dia ada majlis fatwa dia, bawah mufti. Orang Saudi je. Kuwait gitu juga, orang Kuwait je. Malaysia, majlis fatwa kebangsaan. Mufti-mufti Malaysia dan ahli jawatan kuasa dia je. Ni mari daripada seluruh pelosok dunia dia panggil. Dan saya tengok sistem dia nak buat keluar fatwa tu, bahasa Arab panggil syadid, keras sikit. Dia minta beberapa profesor dulu, 5-6 orang tulis kertas kerja berkenaan dengan tajuk itu, kemudian dia bentang dalam munaqasyah dia, dalam beberapa kali perbincangan. Kemudian dia buat keluar keputusan. Kemudian dalam persidangan besar, ulama-ulama daripada seluruh dunia dipanggil. Dia bentang situ pula, setuju ke tak setuju.
barulah ditetapkan, dikororkan sesuatu hukum. Jadi payung. Jadi termasuklah obat-obat yang dia letak di bawah lidah ni mengikut qaror Mujamma' al-Fiqhi ini tidak membatalkan puasa. Anggota-anggota Mujamma' al-Fiqhi ini, untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, ulama-ulama besar lah, dia ada pertubuhan ini, institusi fatwa ni dalam tahun 60-an lagi. Banyak fatwa dia buat keluar. Dan saya ingat guru-guru saya pun ramai masa di negara Syria dulu yang menganggotai Mujamma' al-Fiqhi ini. Antaranya ialah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar. Dia karang kitab lebih daripada 400 buah lebih. Dia menganggotai jawatan kuasa ini. Mati dah masa dia hidup lah. Antara ulama dunia hak besarnya seperti kalau kita biasa dengar nama Profesor Dr. Yusuf Qardawi, masa dia hidup lah. Dia menganggotai Mujamma' al-Fiqhi ini. Antara guru saya lagi yang menyertainya ialah Profesor Dr. Mustafa Al-Khan, ulama besar di peringkat Asia Barat. Penyelia tesis master saya masa saya belajar di Universiti Jamiatul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah. Beliau ini Profesor Syariah di Universiti Damaskus. Dia penceng, dia bertugas di universiti tempat saya belajar. Banyak buku-buku dia, alim orangnya ni. Okay. Dihormati orangnya di seluruh dunia. Kitab-kitab dia banyak, termasuk kitab yang kita belajar di surau kita ni, Al-Fiqhul Manhaji. Dia salah seorang pengarangnya. Antara guru saya menyertai Mujamma' al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini ialah Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ini pun ratuh juga buku karangan dia. Dia baru saja meninggal dalam krisis politik di Syria baru ini. Dia tengah mengajar orang, bom letup dia. Allahu Akbar. Syahid dia. Alim orangnya. Profesor Syariah di Universiti Damaskus. Mantan profesor. Buku dia menjadi rojokan di seluruh dunia dalam pelbagai mazhab. Tesis PhD dia, Dawabitul Maslahah, kaedah-kaedah maslahah dalam Islam. Dia kembangkan dalam bentuk yang meluas. Al-Masalih, Al-Mursalah. Kalau ikut dalam mazhab kita, kita tak pakai. Kita pak je. Al-Adillah, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi hari ini ulama-ulama mazhab kita pun pakai juga. Antara yang mengembang luaskan kaedah maslahah ini dalam membina hukum hakam ini ialah Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, juga salah seorang anggota Mujamma' al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini. Dan antaranya lagi ialah guru saya juga, rektor universiti tempat saya belajar, Profesor Dr. Abdul Latif Saleh Forfur, alim dalam mazhab Hanafi, menjadi rujukan kepada orang-orang mazhab Hanafi daripada seluruh dunia. Dia juga menganggotai majlis fatwa yang berpusat di Mekah ini, dan dia menjadi rektor universiti tempat saya belajar selepas dia pencen. Dia bekas Profesor Syariah di Universiti Damaskus, universiti kerajaan juga. Alim orangnya, dia mengajar di masjid penuh orang. Serban besar, dia ulama tasawuf, dia mengajar tasawuf masjid. Besar tak besar serban dia? Ni saya tengok ni. Anak pas ngajar tu ada anak murid kau bahagian ambil serbang dia usung ikut belakang atas ke rumah. Dia pakai piyok lain pula lah. Saya pernah ziarah rumah dia sebab masa saya buat tesis tu universiti saya kerajaan tutup, saya pergi jumpa dia di rumah dia, bincang dengan dia. Saya bagi tahu tesis ni banyak dah buat, 2/3 dah, 200 muka surat lebih dah saya tulis. Penyelia saya Profesor Dr. Mustafa Khan saya sebut tadi. Dia rektor universiti, saya pergi jumpa. Dia kata tak boleh nak buat benda lah, dah kerajaan tutup. Kalau awak nak sambung, boleh saya menyelia tesis awak lah, dia kata. Tapi kena pergi bentang di negara lain. Yang saya menjadi profesor pelawat. Antaranya di universiti di Jordan, ada beberapa tempat. Kemudian Universiti Al-Auza'i di Lebanon, dia menjadi profesor pelawat di situ. Awak boleh pergi bentang situ. Dan satu lagi dia kata saya menjadi profesor pelawat di Universiti Islamabad, Pakistan. Awak boleh pergi bentang sana, tapi awak kena bayar tiket kapal terbang saya, hotel saya duduk sana. Belanja besar lah. Di Jordan pun nak $2,500 masa tu. Saya di Pakistan lagilah payah. Di Lebanon pun saya tanya kawan-kawan, nak duduk sana pun sewa katil je, nak sewa bilik tak mampu. Katil masa tu tahun awal 90-an pun $60 dah sewa katil.
Lokal pula sewa suku pula. Mahal kehidupan pakai dolar Amerika. Saya tak mampu untuk saya balik dan saya sambung pula di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi masternya habis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu beberapa orang tokoh ilmuwan dunia yang mereka ini menjadi guru saya. Kalau ada bersidang dia pergi. Yang masih saya ingatlah. Jadi tokoh-tokoh lain pun daripada Mesir, daripada apa. Oleh sebab itulah keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini dihormati oleh para ulama di seluruh dunia. Jadi kalau dia kata tak batal puasa, letak obat di bawah lidah, maka kita pegang ni lah. Walaupun ada orang kata batal tu tak usah pegang. Dia kata tak batal tu pasal letak bawah, letak atas batal. Atas pun sebenarnya tak batal juga atas lidah. Jangan ditelang sudah. Obat jantung, obat apa kalau letak bawah lidah, atas lidah pun tak apa. Jangan ditelang sudah. Telang batal lah. Okey, begitu juga obat. Begitu juga ulama kata obat-obat yang kita letak di permukaan kulit kita. Luka ke apa kita letak obat tu meresap masuk dalam tubuh kita. Tak batal puasa. Begitu juga ada orang tanya saya bulan yang lalu dia cocok insulin. Cimani. Pun tak batal juga puasa. Boleh puasa sunat, puasa Ramadan. Masuk darah, bukan kok mulut, tak apa, tak batal. Masuk air, tak batal. Masuk ke orak saraf kita tak batal. Jangan masuk ke mulut, sudah. Cuma dalam mazhab kita, bab batal wuduk ni kita agak panjang sikit. Rongga-rongga yang besar pun kalau cocok batal juga. Punggung, belakang, depan, hidung, telinga, dalam kitab-kitab kita. Tetapi hak sahih sungguhnya tak batal. Ulama-ulama besar, mazhab-mazhab lain tak batal. Sebab hak ada dalam Quran dan hadis sungguhnya makan dan minum. Korek telinga ada ayat. Korek hidung pun tak ada ayat juga. Profesor Dr. Sukardawi dalam fatwa dia hurai panjang, dia kata hak betulnya makan dengan minum je. Hak lain ni tak apa tepat lah. Walaupun ada kita kata batal korek telinga, korek hidung. Dia kias kepada makan. Serupa dah korek telinga makan. Serupa ke tak? Kalau kita kata serupa, batal. Kalau kita kata tak, tak apalah. Anak-anak saya pun biasa tanya puasa. Nak kelinga boleh tak habis? Saya kata korek lah. Nak royak mazhab tu mazhab ni tak faham tak budak. Royak batal lah. Tapi orang Melayu kita faham batal lah. Sebab ada dalam kitab-kitab fiqh kita. Saya kecil dulu pun faham batal lah. Rumah saya tu, belakang rumah tu ada sungai. Ayah saya dulu bela lembu, arwah ayah saya. Lembu pergi seberang sana, banyak rupuk seberang sungai. Time bulan puasa sebulan kat cuti off. Tak boleh hantar lembu sana sebab lalu ke sungai. Ayah kata batal wuduk, air masuk ke punggung kata. Dak atas. Pasal dia belajar kat tu je. Bila kita belajar pula lebih tinggi lagi, jumpa dengan guru kita, hukum ni rupanya kias pada makan, padahal benda tu bukan makan. Okey. Maka tak batal lah sebenarnya. Kalau kata telinga korek lah. Kalau nak pegang batal pun tak apa, tak payah korek. Adalah. Okey. Kalau kata tak tahu, korek lah. Okey. Sekadar itu saja kuliah kita. Moga-moga apa yang kita dengar ini menambahkan kefahaman kita dalam beragama. Kefahaman beragama ni penting. Kadang-kadang tak faham tu yang menyebabkan jadi susah agama ni. Okey. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepahaman kita dengan kepahaman yang sebenar berdasar pada Quran dan hadis dan pandangan para ulama yang muktabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.